Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi buat kali yang ke-23. Buat siri yang ke-23 pada juzuk yang ke-23. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan rahmat kepada kita, sentiasa memberikan keberkatan kepada kita, sentiasa membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada jalan siratal mustaqim. Juzuk 23 pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bicarakan ia pada 4 surah. Jadi kita pun mula agak lewat pada malam ini. Saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana malam ni saya bertugas tarawih dan witir. Jadi agak terlambat. Jadi kita akan habiskan insya-Allah lebih kurang dalam tempoh 1 jam. Moga-moga Allah Taala permudahkan pengisian kita pada malam ini. Allah Taala melapangkan urusan kita pada malam ini. Semoga ilmu Allah Ta'ala ini sampai ke dalam jiwa kita, sampai kepada pemikiran kita dan kita dapat mengambil seberapa banyak faedah daripada pengisian kita pada malam ni. Juzuk 23, insya-Allah kita akan belajar 2 surah kesemua sekali, iaitu surah Saffat dengan surah Sad. Tapi sebelum surah Saffat dan surah Sad, insya-Allah kita akan menghabiskan beberapa ayat yang terkandung di dalam surah Yasin. Ayat 1 sampai 27 surah Yasin telah pun kita bicarakan pada juzuk yang ke-22. Dan surah satu lagi adalah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni kita ambil ayat 1 sehinggalah kepada ayat nombor 31. Surah Zumar dia ada 75 ayat. Jadi boleh kita katakan separuh surah Az-Zumar itu terletak pada juzuk 23 dan separuh lagi berada pada juzuk yang ke-24. Kita terus kepada surah Yasin. Okey, untuk surah Yasin kita mengguna ataupun kita merujuk semula kepada objektif surah Yasin yang telah kita belajar pada juzuk yang ke-22. Jadi surah Yasin yang dicadangkan oleh para ulama, surah Yasin ini objektif dia adalah Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai kuasa. Dalam banyak-banyak kekuasaan Allah, Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan semula makhluknya setelah dibinasakan dan Allah Ta'ala boleh himpun semua untuk diberikan pembalasan. Maklumat itu sebenarnya terkandung di dalam surah Yasin. Maka kita sambung semula sinopsis untuk surah Yasin. Dalam nota yang tuan-tuan dapat tu saya tulis semua ayat, sinopsis ayat untuk surah Yasin. Tapi untuk kita bincang sinopsis itu saja, habis surah Yasin ni memang tak sempat kalau nak ambil dalam 15 minit. Sekurangnya saya perlu malam ni Yasin saja. Tapi tak apa, dalam note tu moga-moga tuan-tuan faham. Tuan-tuan kena, kalau tuan-tuan baca dekat nota tu, tuan-tuan kena sentiasa melihat diagram tu. Kalau tengok gambar chart tu, diagram tu kena tengok anak panah tengok ke mana sebab dia menunjuk kepada carta alih dia. Jadi kalau pada juzuk 22 kita telah sebut pada ayat 13 sampai 29 Allah Taala menukilkan kisah 3 rasul yang telah Allah hantar pada sebuah kota. Kesemua penduduk di situ telah tidak beriman kepada 3 rasul itu. Cuma ada seorang yang beriman kepada rasul itu. Tapi beriman itu dia telah pun meninggal. Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kemudian penduduk-penduduk tersebut telah pun Allah memberikan azab kepada mereka dengan suatu suara yang kuat. Maka habis penduduk itu, binasa. Kemudian pada ayat 30 sampai 31 Allah Ta'ala ada nukilkan kisah umat-umat yang terdahulu. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut
umat tu spesifiknya apa. Okey. Kisah umat-umat terdahulu ini Allah Ta'ala letak selepas ayat cerita tentang 3 rasul kepada sebuah kota untuk menguatkan lagi bahawasanya sesiapa yang mendustakan para rasul, mereka akan mengalami nasib yang sama macam kisah-kisah umat terdahulu, seperti juga kisah 3 rasul yang dihantar kepada sebuah kota. Kemudian dalam surah Yasin, dalam nota tu ayat ini pecahan cerita tersebut. Kalau semalam, kalau juzuk 22 kita hanya sebut ayat 13 sampai 29. Kalau nak faham lagi baca dekat dekat Carta Alif tu. Saya dah buat dah susunan dia tu. Kita ikut saja. Ayat 13 cerita pasal sebuah kota. Lepas tu ayat 14 Allah hantar rasul. Lepas tu hantar lagi 3 rasul. Lepas tu ini semua ni berdasarkan kepada ayat ni. Rupa-rupanya surah Yasin tu kita boleh buat dia satu cerita. Kita boleh jadikan dia satu macam kita boleh jadikan dia satu bahan yang mudah untuk kita faham. Kalau kita susun ayat-ayat dia mengikut penceritaan dia. Okey, habis yang ni tuan-tuan baca, saya tidak bercadang untuk ulas pada malam ini. Tuan-tuan sambunglah sampai kepada ayat nombor. Tapi tuan-tuan kena ikut yang anak panah tu, kena ikut Carta Alif tu. Dia akan pergi daripada 19 pergi 20. Setiap ayat tu saya dah letak dah dia punya maklumat dekat situ. Moga-moga insya-Allah setakat ni saya buat saya fahamlah. Sebab saya yang bagikan contoh, tapi moga-moga insya-Allah dengan semangat tuan-tuan dan puan ya, dengan kita ikhlas pada Allah, Allah akan buka hijab tu. Allah akan bukakan kita untuk kita faham, moga-moga. Ya, mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian sampailah ayat nombor 29 tu. Kita baca pada ayat 29 tu, penduduk kota tu mati dalam sekelip mata. Okey. Kemudian kemudian habis pada kita habis 31 kan. Okey. Kemudian pada ayat nombor 32, kita akan jumpa ayat 32 ni Allah sebut tentang dihimpunkan hari kiamat. Ini Allah bawa ke semua manusia pada ayat 31 sampai ayat yang kedua tu Allah Ta'ala cerita mereka dihimpunkan nanti di hari akhirat. Okey, lepas tu kita lanjutkan. Lepas Allah Ta'ala cerita dihimpunkan di hari akhirat, mungkin akan ada orang tak percaya. Ya ke Allah Ta'ala boleh himpunkan nanti semua di hari akhirat? Maka selepas ayat 32, Allah mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahawa dia mampu untuk menghimpunkan semua makhluk-makhluk yang telah pun mati. Tak kira kat mana dia berada, Allah pasti boleh kumpulkan. Sebab tu pada ayat selepas 32, kita akan jumpa Allah Ta'ala nak menunjukkan bukti dia. Bukti tu, tuan-tuan tengok pada ayat, tuan-tuan jumpakan dalam surah Yasin ada 3 kali disebut. Wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum tu, fungsi wa ayatul lahum tu adalah bukti-bukti Allah berkuasa. Allah berkuasa tu nak dikait kuasa apa? Sebenarnya kenapa Allah Ta'ala nak buktikan dia berkuasa? Allah Ta'ala nak buktikan dia berkuasa untuk menguatkan ayat 32 ni. Sebab ayat 32 ni cerita hari kiamat. Ingat tak kita sebut tujuan surah Yasin adalah untuk membuktikan bahawa Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Maka bermula lepas ayat 32 tu, Allah Ta'ala tunjukkan bukti. Maka untuk tunjuk bukti tu, Allah Ta'ala bawa 2 bukti yang terbesar. Antaranya, bukti yang ada dekat bumi dan bukti yang ada di langit. Kalau bukti kat bumi tu, tuan-tuan bacalah ayat 33 sampai 36, yang mana dekat bumi dibahagikan kepada 2. Ada cerita dekat daratan, ada cerita dekat lautan. Nampak tak perbahagian dia tu? Moga-moga dengan Carta Alif ni membantu untuk mudah faham bagaimana susunan ayat itu. Okey. Selepas Allah Ta'ala membuktikan tentang dia berkuasa, tentang apa yang ada dekat daratan, apa yang ada dekat lautan. Jadi kerja tuan-tuan lah yang tengok ayat by ayat tu. Okey, sebab kita nak baca satu-satu memang tak sempat. Tapi kalau nak belajar surah Yasin saja, saya perlukan lebih kurang 3 atau 4 jam
InsyaAllah faham surah Yasin tu. Walaupun kita tak baca tafsir ayat, tapi kita boleh faham cerita dia. Tapi sebab waktu kita nak cover pula surah Saffat lagi, nak cover lagi dengan surah yang lain, maka saya cukup dengan menyatakan kumpulan-kumpulan ayat. Lepas tu, yang ni contohlah. Ini ayat 3336 kan. Tapi dalam nota tu saya bawakan contoh-contoh dia apa. Yang bukti dekat daratan tu apa? Cerita ni lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Saya tidak akan menceritakan satu persatu, tapi saya dah bagikan tuan-tuan sinopsis yang penuh untuk surah Yasin. Kemudian pada ayat nombor 36 masih lagi di daratan. Bukti dia apa? Tentang semua yang Allah ciptakan dia mempunyai pasangan. Tak kira tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, makhluk yang lain. Semua Allah Ta'ala sebutkan mempunyai pasangan dia. Sebab tu kalau ada malam, tentu ada siang. Kalau ada orang kaya, tentu ada orang miskin. Kalau ada orang pandai, tentu ada orang tak pandai. Kalau ada orang yang sihat, pasti ada orang sakit. Sebab apa? Sebab dalam surah Yasin ayat 36 dah bagi tahu dah. Setiap yang Allah ciptakan itu semuanya ada pasangan. Ada pasangan. Jadi, selepas ayat 36 ni, kita akan dapati sekejap lagi bagaimana Allah sebut ayat tu bentuk berpasang-pasang. Berpasang-pasang ni, cuba kita tengok ya. Kalau kita patah balik dekat ayat 33 sampai 44 tadi kan, tengok. Kalau Allah tunjukkan ada penciptaan bumi, bumi pasangannya apa? Bumi pasangannya adalah langit. Kalau darat pasangannya apa? Ada lautan. Bijaksana tak Allah Ta'ala dalam dia menyusun ayat? Sebenarnya Allah Ta'ala nak sebut semua makhluk ni ada pasangan. Terpasuklah kepada ayat 36 yang menunjukkan secara jelas. Dan kita tengok ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya ini, okay, kalau kita tengok pada ayat bermula ayat nombor berapa? Ayat nombor 37 sampai ayat nombor 40. Kita tengok. Kan, kalau kita tengok dekat sini, ini pasal dekat langit ni. Ni penciptaan di langit. Dia macam ni. Kalau tuan tengok susunan ayat ya, mula-mula Allah Ta'ala cerita dia berkuasa di daratan. Dia maknanya dekat bumi. Tapi Allah tak terus pergi lautan. Allah ajak kita naik ke langit pula. Sekejap lagi baru turun dekat lautan pula. Faham tak maksudnya? Kan ayat 33 sampai 36 Allah cerita dekat daratan. Tetapi ayat 37 kat mana? Ayat 37 sebenarnya Allah cerita dekat langit pula. Lepas habis cerita dia berkuasa kat langit, dia suruh kita patah balik. Pergi pula dekat bumi. Tengok pula dekat lautan. Tu yang ayat 41 sampai 44. Jadi kalau nak tahu tu dekat langit tu apa? Yang tu yang Allah Ta'ala sebut siang. Pasangannya malam. Lepas tu Allah Ta'ala sebut ayat 38, 39 tentang matahari. Pasangannya adalah apa? Adalah bulan. Kan tengok matahari, bulan. Lepas tu Allah cerita tentang matahari dan bulan dia takkan dapat kejar antara satu sama lain pada ayat nombor 40. Selesai dah. Okey. Tetapi persoalan dia, kenapa Allah nak sebut tentang dia yang boleh tukar siang tu jadi malam? Kenapa kata dia yang aturkan matahari? Kenapa dia nak kata dia aturkan bulan? Kenapa dia nak kata matahari tak boleh kejar bulan, siang tak boleh kejar malam? Maksudnya mereka akan ikut peraturan ni. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala sebut tu? Adalah untuk membuktikan dia mampu untuk menjadikan hari kiamat tu. Lepas tu pula, baru Allah buat cerita dekat lautan. Nampak tak susunan ayat dia? Dekat lautan tu, boleh bacalah ayat 41 sampai 44. Kemudian pada ayat yang ke-45 sampai ayat nombor 48, Allah ada membawa kepada kita dua perintah. Ada dua perintah. Perintah yang pertama, Allah Ta'ala suruh bertakwa. Okay, Allah Ta'ala suruh bertakwa. Maka ada yang tolak. Okay, tengok dulu 46. Lepas tu Allah perintah yang kedua pasal menginfakkan harta. Maka ada yang tolak. Ayat 48. Okey, kenapa mereka tolak? Kenapa mereka tak nak bertakwa? Kenapa mereka tak nak infak harta?
Ayat 48 juga bagi tahu sebab mereka tak percaya ada kehidupan semula tu. Sama juga. Kenapa mereka tak nak infak harta? Kerana mereka tidak percaya ada kehidupan semula di hari akhirat. Sebab tu kalau tuan ada Quran, tuan kena baca terus terjemahan dia. Kalau kita baca ayat nombor 48 kan, dia ada kaitan dengan ayat nombor 47, kaitan dengan nombor 46, kaitan dengan nombor 45. Sebab ayat 48 tu, mereka bertanya kepada Nabi. Mereka tanya apa? Pada ayat nombor 48 tu. Mereka tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Tengok. Baca ayat, jumpa balik semula pasal kiamat. Sebab tu orang Arab musyrikin, kenapa mereka tak nak bertakwa pada Allah? Kenapa mereka kedekut harta dia? Ayat 48 bagi tahu. Sebab mereka tak percaya. Maksudnya, buat apa mereka nak tolong orang susah? Mereka pun susah cari duit. Kenapa mereka nak tolong orang susah pula? Tapi sebab mereka tak percaya yang kalau dia tolong orang susah tu nanti, dia selamat dekat hari akhirat. Jadi kita lihat kepada ayat 48. Okey, dah sampai ayat 48. Okey. Kemudian kita lanjutkan. Ayat selepas 48, apabila mereka tak percaya tentang adanya hidup semula tu, bermula ayat 49, Allah Ta'ala cerita secara, Allah Ta'ala cerita tentang, kau tak percaya sangat kiamat tu kan? Maka Allah Ta'ala ceritalah tentang tiupan sakakala yang pertama akan berlaku, lepas tu tiupan sakakala kedua yang akan berlaku, lepas tu Allah Ta'ala cerita bangkit dari kubur, mereka akan dihimpunkan pada ayat 53. Jadi kalau kita tahu sinopsis ni, sebenarnya dia bentuk susunan tu. Dia susunan kiamat. Kita insya-Allah kalau kita boleh tengok ayat tu, insya-Allah boleh faham. Okey, kemudian kan kalau tengok kan. Jadi saya kena sebut ni supaya kita baca Yasin selama ni, kita duk ingat apa Yasin tu apa. Rupa-rupanya Yasin tu adalah untuk ingatkan kita kepada kiamat. Okey, selesai perhimpunan ayat 53, Allah Taala sebut tentang apa? Selepas ayat nombor 53, Allah Ta'ala cerita dah berhimpun, nak buat apa? Hisap lagi lah. Dah berhimpun, semua makhluk dah berhimpun. Allah Ta'ala nak buat apa? Allah Ta'ala kerjanya untuk memberi penghisapan. Sebab tu ayat yang bermula nombor 49, ayat ni adalah ayat yang memperincikan tentang ayat 32 yang kita baca sebelum tadi tu. Kalau ayat 32 tadi dia sebut umum, nanti semua akan dihimpunkan. Tetapi ayat selepas dia memperincikan lagi. Bermula ayat nombor 49 sampai 54. Apabila sampai 54 tu, kita akan jumpa Allah sebut dulu. Siapa yang Allah nak beri balasan nanti di hari akhirat itu? Allah sebut dulu orang yang dapat nikmat syurga dulu. Nampak tak? Bermula ayat 55 sampai 58. Lepas tu baru Allah Ta'ala cerita orang yang dapat balasan azab neraka ayat 60 sampai ayat 65 tu. Ketika Allah sebut tentang orang yang masuk neraka tu, Allah Ta'ala menyebut sebab apa mereka boleh masuk neraka. Allah sebutlah pada ayat 60 sampai 62 tu, sebab mereka pergi sembah syaitan. Lepas tu Allah sebut pada ayat 63 sampai 64, penyebab kedua sebab mereka mendustakan neraka. Lepas tu Allah Ta'ala sebut ayat 65, Allah menyebutkan tentang ada bukti, ada saksi yang membuktikan mereka itu memang bersalah. Jadi kalau kita baca ayat 65 tu pasal apa? Pasal yang mulut akan dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tash'aru arjuluhum bima kanu yaksibun kan? Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada sinopsis ni, moga-moga faham. Sebenarnya kita kena susun ayat tu. Kena bahagikan dia. Okey, jelasan dekat situ. Okey, dah dapat ikut. Okey, kita pergi terus kepada ayat yang berikutnya. Kita masuk kepada ayat nombor 66. Jadi ayat 66 ni nak buat apa? Apa pusat ayat 66? Ayat 66 pusinya untuk membuktikan sekali lagi Allah berkuasa. Nampak tak? Sekali lagi Allah itu
kuasa. Okey, Allah tu berkuasa. Okey, kita tengok terus ayat nombor 66. Dia begini. Selepas ayat 65 ni, Allah Ta'ala cerita nanti di hari kiamat ada dua kumpulan, satu masuk syurga, satu masuk neraka. Okey. Lepas tu pada ayat selepas 65, Allah nak cerita tentang kekuasaan dia. Sekali lagi. Lepas tu Allah nak sebut tentang tajuk kerasulan, wahyu Quran. Lepas tu Allah Ta'ala ulang balik tentang kekuasaan Allah yang ada pada nikmat-nikmat. Kalau yang tadi, begini. Dekat tajuk kekuasaan Allah ni, dia dua lah. Pasal kerasulan dan pasal kekuasaan Allah pada nikmat-nikmat. Lepas tu baru Allah sebut pasal kiamat. Inilah penutup kepada tajuk surah Yasin tu. Kita bacalah. Nampak tak? Kekuasaan Allah dengan kerasulan. Pecahkan tajuk dia dua. Kekuasaan Allah sebut 3 perkara. Allah boleh hilangkan mata, Allah boleh jadikan manusia itu kaku seperti batu. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut bukti Allah Ta'ala tu mampu mengubah manusia. Okay, ayat 68. Lepas tu Allah bawa cerita tentang wahyu Al-Quran. Hakikat Quran tu apa? Fungsi Al-Quran tu apa? Lepas tu Allah sebut lagi kekuasaan dia pada nikmat yang mereka memang rasa nikmat tu. Nikmat apa? Ada haiwan ternakan. Ayat 71 sampai 73. Tapi masih juga nak buat syirik pada Allah. Lepas tu buat tuduhan kepada Rasul. Lepas tu Allah sebut tentang kiamat. Masa Allah sebut tentang kiamat ni lah, ada yang membantah juga. Masih lagi nak membantah. Boleh baca ayat 77 sampai 78. Lepas ayat 78, Allah bagi 4 jawapan untuk membantah orang yang tak percaya hari kiamat. Nak tahu 4 jawapan tu apa? Okay, 4 jawapan dia ni lah. Ayat 79 jawapan 1, 80 jawapan 2, 81 jawapan 3, ayat 82 jawapan nombor 4. Kalau faham macam ni, kita akan dapat rasa, kita dapat, Yasin ni sebenarnya dia macam dialog, dia macam hujah. Iyalah, Yasin tu macam tu. Surah Yasin. Jadi Allah Ta'ala menjawab pada 4 jawapan. Sebab ayat 77 hingga 78 dia tak percaya. Kalau tulang-tulang tu dah hancur boleh cantum balik, Allah jawab. Allah kata Allah boleh buat. Allah Ta'ala kata macam mana? Jawapan 1 pada ayat 79 lah. Sampailah ke 4 Allah Ta'ala kata, kalau nak jadi satu benda tu, kata Allah, innama amru idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi, itu jawapan keempat tau. Kemudian ayat last sekali pasal apa? Apa penutup ayat last sekali? Maka ayat last sekali, Allah Ta'ala sebut dia memiliki segala kekuasaan dan penutupnya apa? Hujungnya, manusia pasti bertemu dengan Allah di hari akhirat. Jom kita baca ayat nombor 83. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Oleh itu, Maha Suci Tuhan yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Tengok, Allah Ta'ala kata, tengok ayat penutup memberikan kesimpulan kepada ke-82 ayat ke bawah. Allah Ta'ala sebut, lah di tangan dia ini ada segala kekuasaan. Maknanya Allah tu memiliki segala kekuasaan. Lepas tu hujungnya Allah Ta'ala kata apa? Kepada dialah kamu semua akan dikembalikan. Ambil ayat 83 ni. Inilah tujuan surah Yasin. Ayat penutup dia. Ingat balik tujuan surah Yasin untuk apa? Untuk membuktikan bahawa Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati. Dalil dia apa? Ayat 83 beritahu, lah Allah memiliki segala malakutu kulli syai'. Allah Ta'ala beritahu. Tapi ayat 83 dia tak sebutlah contoh. Maka nak tahu, nak gali apa kekuasaan Allah tu, kenalah baca pada pecahan-pecahan ayat yang kita baca sebelum ayat nombor 83 tadi. Dan hujungnya Allah bagi kita jawapan. Kepada dialah kamu semua dikembalikan. Kepada dialah kamu semua akan dikembalikan. Itulah surah Yasin. Jelas? Faham ya? Okey. Habis surah Yasin, kita terus kepada surah Saffat. Okey selesai surah Yasin. Saya minta maaf ya sebab saya tak dapat nak terang dengan lebih jelas secara terperinci sebab waktu kita agak pendek. Jadi kalau nak faham Yasin tu
Memang kalau ikutkan saya perlukan lebih kurang dalam, kita tak payah belajar tafsir tafsir ayat saja panjang pun tak apa, tapi kita boleh cerita Yasin tu pasal apa. Betul lah puan. Dengan syarat tuan susun, tuan tahu objektif surah, tuan tahu pembuka dia, tuan tahu penutup dia, tuan tahu tengah dia, insya-Allah mudah faham surah Yasin. Kan? Walaupun kita tak hafal sampai 83 ayat, tapi kalau orang minta cerita surah Yasin rasanya dah boleh terang kot. Kan? InsyaAllah. Okey, kita terus kepada ayat 1 sampai 182 dalam surah Saffat. Tapi kita tak sebutlah sampai 182 tu. Kita akan pecah-pecahkan dia. Okey, bersedia? Dan kalau kita ada Quran terjemahan, sila buka siap-siap Quran terjemahan surah Saffat. Boleh tengok muka surat 446 sehinggalah kepada muka surat nombor 452 surah Saffat. Baik. Apa tujuan surah Saffat? Tujuan surah Saffat, tujuan dia adalah untuk, dia sebenarnya tujuan surah Saffat ni sebenarnya pada tauhid. Dia pada nak mentauhidkan Allah secara sepenuhnya. Itu sebenarnya tujuan besar dia. Tapi untuk lebih faham lagi, macam mana cara nak mentauhidkan Allah tu secara keseluruhan, maka surah Saffat dia menyebutkan tentang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa tidak ada Tuhan lain melainkan dia. Okey, lepas tu Allah nak bagi tahu bahawa malaikat tu bukan Tuhan, syaitan tu juga bukan Tuhan. Jin tu bukan dia ada kaitan dengan Tuhan, malaikat tu pun dia tak ada sifat ketuhanan, jin pun tak ada sifat ketuhanan. Mesti tuan-tuan dan perempuan mungkin ada berfikir, ya kan, selama ni baca Saffat tak perasan pula objektif surah dia macam tu. Ya, kejap lagi saya akan buktikan pada tuan-tuan dan perempuan. Surah Saffat 182, kalau kita baca satu ayat pertama sampai hujung, dia akan berkisarkan kepada tajuk ni je. Maknanya apabila kita boleh kata malaikat tu dia adalah makhluk Tuhan, dia tak ada ciri ketuhanan. Lepas tu kalau kita boleh kata jin itu walaupun dia hebat kan, tetapi dia tidak ada ciri ketuhanan, dia adalah makhluk Allah ciptakan, maka ia akan membawa kepada mentauhidkan Allah. Allah saja Tuhan yang satu sebenarnya. Okey, untuk kita mengukuhkan tujuan surah ini, kita tengok dulu ciri surah As-Saffat. Okey, contohnya, surah yang paling banyak menggunakan kalimah Al-Mukhlasin 6 kali. Al-Mukhlasin ni apa? Maksudnya merujuk kepada yang ikhlas. Ramai yang ikhlas lah, yang ikhlas. Kenapa ayat Al-Mukhlasin ini diulang 6 kali dalam surah Sad? Dalam surah Sad tadi, betul surah Sad. Bukan surah Saffat, maafkan saya. Surah Saffat. Kenapa? Maknanya Allah Ta'ala nak suruh ikhlaskan dalam ibadat tu. Maknanya tidak ada sedikit pun Allah Ta'ala tu perlu disyirikkan. Itu nak sebut 6 kali tu. Mukhlasin. Nak tahu 6 kali tu kat mana? Ayat 40. Maafkan saya 6 kali. Maafkan saya tuan-tuan perempuan. Saya tertulis 6. Sebenarnya 5. Maafkan saya. Inilah tanda orang berpuasa. Masya Allah. Maafkan saya ya. Saya selalu tersasul. Kadang saya buat nota ni ialah panjang kan. Okey. Minta maaf ya atas kelemahan. Okey. Ada 5 kali. Maafkan saya. Ayat 40. Ayat 74. Ayat 128. 160. 169. Sampai ada Quran terjemahan. Saya minta dia cepat-cepat cari ayat tu. Bulatkan ayat 40. Mana ada kata mukhlasin? Ayat 44 mana? 128 apa? 160 apa? 169 tu apa? Okey, kat mana? Kita akan jumpa. Okey, kenapa mukhlasin ni? Apabila diulang banyak tentang yang ikhlas maknanya tak ada maklumat ni macam dalam surah lain ulang banyak kali. Menunjukkan surah Saffat itu tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dalam ibadat kepada Allah, semua untuk Allah. Okey, kita tengok kepada pembukaan surah. Allahu Akbar. Saya tertulis surah Ahzab. Tolong betulkan boleh tak? Tolong betulkan ya. Tolong betulkan. Dia adalah sinopsis surah Saffat. Minta maaf ya. Okey, tak apa. Penting saya sebut maklumat tu betul. Okey? Okey. Kalau kita baca pada pembukaan surah,
Kalau kita buka dekat pembukaan surah Saffat, ayat 1 sampai 10, kalau tuan-tuan baca, semua Allah Ta'ala cerita tentang sebahagian sifat malaikat. Sebenarnya dia akan bawa kepada seruan untuk mentauhidkan Allah. Dengan Allah Ta'ala memaparkan malaikat ni sebenarnya dia tu siapa? Dia tu dengan Allah sebagai apa? Kena baca ayat 1 sampai 10. Tapi dekat nota ni saya tak bawakan contoh ayat tu. Saya tak bawa kepada ayat tu. Tapi kalau kita baca ayat pertama saja. Siapa ada Quran terjemahan, kita buka ayat pertama. Kalau kita buka pada ayat yang pertama, kita akan jumpa pasal malaikat sebenarnya. Ayat pertama sampailah kepada ayat nombor ayat nombor yang ke-10 tu, kita akan jumpa semua pasal malaikat. Sampailah pada ayat 64 tu, Allah Ta'ala mula-mula ayat 1, 2, 3 sebut pasal malaikat. Lepas tu sampai ayat 64 tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu. Kenapa ketika Allah menyelitkan pasal malaikat, tiba-tiba Allah selitkan pasal diri dia, dia hanyalah Tuhan yang satu. Dia ada kaitan tentang malaikat. Dia beginilah. Mudah ceritanya begini. Kalau nak tahu cerita pasal malaikat ni, kenapa tujuan surah tu macam tu? Okey, paling mudah, jom saya bawa tuan-tuan kita pergi hujung sekali. Ni kita pergi pada hujung. Hujung. Begini. Okey, stop. Sekejap Okey, kalau kita pergi dekat ayat hujung, surah Saffat kan? Okey, tak apa, kita pergi dulu lah, kita baca dia satu persatu. Dia begini. Tulis catat. Nanti saya akan tunjukkan bukti kat hujung. Okey, dalam surah Saffat, atau surah Saffat ni dia bawa kepada kita dapat maklumat tentang orang dulu. Orang musyrikin dulu, mereka telah mengatakan malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Lepas tu mereka juga mengatakan jin ada hubungan darah daging dengan Allah. Iya. Dan kita baca surah Saffat lagi, saya akan tunjuk bukti dia. Orang-orang Arab musyrikin, mereka telah percaya. Mereka meyakini bahawa anak perempuan Allah tu adalah malaikat. Sedangkan Allah tidak beranak. Lepas tu mereka juga telah menghubung-kaitkan jin itu ada hubungan kekeluargaan dengan Allah. Sampai taraf macam tu. Jadi turun surah Saffat untuk membersihkan, untuk mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat keadaan yang tak layak nak disandarkan kepada Allah, bahawasanya orang mengatakan Allah tu ada anak perempuan malaikat. Maka turut Saffat membersihkan maklumat itu. Lepas tu Allah Ta'ala membersihkan tentang Allah Ta'ala tak ada hubungan apa dari sudut malaikat daripada jin-jin itu, melainkan mereka ini adalah makhluk Allah. Okey, jadi baca pada muqaddimah ayat 1 sampai 10 dalam surah Saffat, kita akan jumpa Allah sebut tentang malaikat, dan Allah sebut tentang syaitan juga. Okey. Tuan-tuan, kalau nak, tuan-tuan kena tambahlah juga dekat situ. Bukan sekadar sebahagian sifat malaikat, dan juga Allah Ta'ala cerita tentang sebahagian pasal jin. Okey, tolong baca ya ayat 1 sampai 10. Sebab waktu kita agak padat, sebab kita kena masuk kepada surah yang lain. Tugas tuan-tuan lah untuk baca ayat 1 sampai 10. Tapi saya sebutkan dia punya gambaran dia. Okey. Sebab apa? Ingat lagi, selalu kita belajar, kalau nak faham satu surah, tengok pada pembukaan dia, kita akan tahulah pada ayat yang berikut selepas pembukaan itu, dia sebenarnya nak cerita tentang apa. Dia nak pergi nanti kepada pembukaan. Okey. Lepas tu kita teruskan kepada sinopsis yang berikutnya. Kalau kita baca ayat nombor 11 sampai 74, Allah Ta'ala menyebut tentang apa? Tentang pendirian manusia terhadap hari kiamat dan apa yang berlaku kepada pendirian manusia kepada hari kiamat. Ini saya kumpulkan lebih kurang dalam tentang 11 hingga 74 ayat. Okey, ini kita buat sinopsis seringkas.
Tuan-tuan dan perempuan lah, tugas tuan-tuan dan perempuan lah yang akan baca satu persatu. Tapi untuk faham antara ayat 11 sampai 74 tu, dia akan berkisahkan kepada maklumat ini. Selesai. Lepas tu kita pergi ayat 75 sampai 148. Okey. Ayat 75 sampai ayat 148 ni, sebenarnya Allah Ta'ala ada paparkan cerita tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu, tapi kisah-kisah Nabi yang ada pada kumpulan ayat 75 148 ni, dia sebenarnya kisah itu lebih menjurus kepada nak memaparkan bahawa Allah Ta'ala ini berkuasa. Okey. Tugas tuan-tuan kena cari siapakah Nabi yang berada pada ayat 75 sampai 48. 148. Tuan-tuan kena cari. Saya bagi contoh. Kalau ayat 75 sampailah ayat nombor 82, tuan-tuan akan jumpa kisah Allah selamatkan Nabi Nuh daripada banjir besar. Baca ayat 83 sampai ayat nombor 111. Kisah Nabi Allah Ibrahim dan kisah Nabi Allah Ismail. Dekat mana ayat cerita Nabi Ibrahim dan Ismail itu Allah berkuasa? Kat mana? Kalau baca Ibrahim, tuan-tuan tahu cerita apa? Cerita apa? Cerita yang dia nak dibakar. Dia selamat tak? Dia selamat. Lepas tu kisah pasal Nabi Ismail yang dia nak dikena sembelih. Allah tukar menjadi apa? Menjadi qibaskan. Allah selamatkan dia. Ya, Allah nak selamatkan dia. Lepas tu tuan-tuan bacalah kisah yang lain. Ada kisah Nabi Allah Ishaq. Ayat nombor 112 sampai 13. Okey. Cuma tuan-tuan kena tahu bahawasanya cerita tu bukan sekadar letak dekat ayat ni saja. Dia bukan letak selitkan cerita tu dekat surah Saffat ni, dia tidak ada makna tak. Dia nanti pergi kepada tujuan surah. Tujuan surah tu maksudnya kan untuk mensuci, untuk mengikhlaskan ibadat tu hanya kepada Allah. Allah ni dia sajalah Tuhan yang berkuasa tu. Maka walaupun kita tahu kisah Ibrahim selamat daripada dibakar, tapi kita jangan lupa bukan Ibrahim tu hebat. Tapi siapa yang menyejukkan api itu? Allah. Macam tu juga kalau baca kisah Nabi Ishaq ayat 112 sampai 113, macam mana Nabi Ishaq tu dia boleh dapat? Dia boleh dilahirkan sedangkan mak dia tu sendiri dah tua, dah mandul, dah tua. Tapi pada kisah Ishaq itu sebenarnya nak menunjukkan Allah tu berkuasa. Lepas tu tuan-tuan bacalah pula. Ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun, kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Allah Lut, dan ini penting juga. Dalam antara ayat 75 sampai 148 tu ada kisah Nabi Allah Yunus. Tolong ingat. Ada kisah Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus tu kisah apa? Dekat kisah Nabi Allah Yunus tu, yang kita tahu dia terselamat daripada lemas dekat lautan, kan? Kenapa Allah Ta'ala letakkan kisah Yunus tu pada ayat 139 sampailah ayat nombor 148? Kenapa? Kerana ingat tak tujuan surah tadi? Maknanya Allah nak bagi tahu apa? Allah Ta'ala patut untuk disuci, untuk ditauhidkan, diikhlaskan ibadat. Tak ada sekutu Allah itu pada segala sesuatu. Termasuklah malaikat ke, jin ke, para nabi ke. Para nabi ni selamat bukan sebab mereka itu selamat kerana mereka hebat. Tetapi ada peranan daripada Allah itu. Maka diletakkan kisah-kisah para nabi pada ayat 75 sampai 148. Nanti cari maklumat siapa nabi-nabi itu. Tapi saya dah sebut dah tadi sebenarnya pada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita terus pergi ayat 149 sampai 163 pasal Allah menafikan penyekutuan para malaikat dan jin terhadap Allah.
Dan ayat 164 sampai 170 Allah menceritakan tentang malaikat ni sebenarnya dia bukan anak Allah. Tetapi dia adalah makhluk yang fungsinya untuk beribadat. Dan Allah cerita tentang ada orang musyrikin yang ingkar. Okey, untuk kumpulan ayat ni saya nak tunjukkan tuan-tuan contoh ayat yang membuktikan apa yang kita sebut tadi awal-awal surah ni. Kan tadi kita kata tujuan surah untuk menafikan malaikat tu tidak ada apa-apa persekutuan dengan Allah. Tapi malaikat tu adalah hamba Allah. Begitu juga surah Saffat untuk membersihkan Allah itu, jin itu ada tidak memiliki apa sifat ketuhanan. Allah tu saja yang Tuhan. Kita tengok ayat 149 sampai 163 contoh ayat. Jom. Kita tengok dekat nota tu saya dah tuliskan dah. Okay, ayat 149 sampai 152. Tuan-tuan baca ayat tu elok-elok. Tuan akan tengok kan. Ayat tu, ya Allah minta Nabi Muhammad ditanya dekat mereka. Adakah bagi Tuhan kamu anak-anak perempuan dan kamu ambil anak-anak lelaki? Macam ni, orang Arab, mereka tak suka anak perempuan. Mereka nak bunuh anak perempuan tu. Tapi mereka suka anak lelaki. Oh, mereka mengaku mereka ada anak lelaki, tapi mereka pula menisbahkan, oh anak perempuan Allah Ta'ala tu adalah malaikat. Faham tak? Mereka tak suka anak perempuan, tapi mereka pula mengada-adakan cerita Allah tu pula ada anak perempuan. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, mereka pernah hadir ke tengok macam mana kami saksikan malaikat tu sebagai perempuan? Kita belajar malaikat tu dia bukan perempuan, dia bukan lelaki. Jadi Allah Ta'ala tanya dengan Nabi menyampaikan maklumat tu, bertanya kepada mereka. Am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun? Adakah mereka pernah hadir tengok macam mana aku ciptakan malaikat tu dia perempuan ke? Lepas tu Allah Ta'ala kata pada ayat nombor 151, Allah Ta'ala kata sebabkan mereka telah terpesong daripada kebenaran. Akhirnya ayat 152 mereka kata apa? Waladallahu wa innahum lakadzibun. Disebabkan mereka itu salah faham, mereka kata Allah ada anak. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya mereka ini pendusta. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa orang Arab musyrikin mereka mengatakan malaikat itu adalah anak Allah. Lepas tu baca ayat 158. Ini pasal jin pula. Tengok ayat tu Tuhan kata apa? Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Tengok Allah Ta'ala kata. Mereka ni pula mengada-adakan cerita nasab keturunan antara Allah dan jin. Ni saya sebut pada awal-awal tadi. Mereka kata, oh jin ni pula, dia ahli keluarga Allah ni. Mereka kata ada nasab keturunan antara Allah dan jin. Tetapi jin tu sendiri tahu yang mereka ni sebenarnya adalah makhluk Allah. Dia bukan ada hubungan, dia tidak ada ciri ketuhanan pun. Tertajalah tak maksudnya? Okey, kalau orang tanya, kenapa Allah nak menafikan dia tidak ada anak? Apa kaitan dan kesyirikan? Jawapan dia mudah macam ni. Kalau Allah tu ada anak, so anak tu dia ada ciri-ciri Tuhan tak? Dia ada DNA Tuhan tak? Dia ada gen Tuhan tak? Tentulah ada sebab dia anak Tuhan. Jelas tak maksud dia? Kenapa Allah nak menafikan dia tidak ada anak? Kerana kalau Allah Ta'ala kata dia ada anak, maknanya nanti orang akan agungkan anak tu. Sebab apa? Dia anak Tuhan tu. Dia anak Tuhan. Jadi faham tak maksudnya? Dia ada DNA ketuhanan lah sebab dia anak Tuhan kan. Nanti akan timbul pula siapa isteri Tuhan tu. Jadi macam tu. Jadi kalaulah ada isteri Tuhan, jadi Tuhan tu dah ada dua. Lepas tu kalau dia ada anak, Tuhan tu jadi tiga pula sebab dia ada anak. Sebab tu Tuhan menafikan. Maka cara Allah nak menafikan itulah Allah mendatangkan ayat perkataan Subhanallahi amma yasifun. Allah mensucikan diri dia. Tuhan kata apa? Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan itu. Katakan itu yang mana? Yang pasal jin itu ada nasab keturunan dengan Allah. Lepas tu yang malaikat tadi anak perempuan Allah. Allah mensucikan diri dia daripada apa yang mereka katakan itu.
Okey, kenapa saya bulatkan? Saya tandakan warna merah, lepas tu kenapa saya bulatkan? Okey, tuan-tuan, tolong tulis kat situ. Tolong catat. Tidak ada dalam surah lain yang mengulang 2 kali, tidak ada dalam surah lain yang mengulang buat kali kedua, Allah mensucikan diri dia dengan bunyi ayat macam ni. Subhanallahi amma yasifun. Tidak ada surah lain yang ulang 2 kali ayat yang Allah mensucikan diri dia daripada apa yang mereka katakan. Kita baru jumpa sekali kan? Kejap lagi saya akan tunjuk kali kedua yang ke mana. Kalau kita baca surah lain, dia ulang sekali je. Ada yang sekali. Tak ada 2 kali. Yang 2 kali itu, dia berada pada surah As-Saffat. Kenapa dia ulang 2 kali? Itu pun dah timbulkan satu maklumat dekat kita, dah beri kita maklumat. Kerana Allah nak mensucikan betul-betul diri dia daripada apa yang mereka salah sangka kepada Allah tu. Okey, selesai ayat nombor 159. Okey, lepas tu kita lanjutkan lagi. Pada ayat 171, kumpulan ayat 171 sampai 179, Allah Ta'ala cerita tentang kebenangan para rasul. Lepas tu Allah Ta'ala sebut apa peranan malaikat ni. Rupa-rupanya malaikat ni tak ada ciri ketuhanan. Tapi malaikat ni sebenarnya adalah pesuruh Allah. Salah satu tugas malaikat menurunkan azab. Bacalah antara kumpulan ayat 171 sampai 179. Penutup surah As-Saffat. Allah Ta'ala mengulang sekali lagi bahawasanya surah penutup surah Safat ni dia berikan kepada kesimpulannya Allah menyucikan diri dia daripada segala perkara yang tidak layak disandarkan kepada dia. Tolong tambah perkataan tidak layak. Allah mensucikan diri dia, Allah membersihkan segala tomahan, segala tuduhan, segala perkara yang dia adakan yang dikaitkan dengan diri dia. Lepas tu Allah itu layak dipuji. Kita tengok pada ayat 180 sampai 182, kita akan dapati ayat dia memang selari, serasi dengan pembuka dan pada tujuan surah. Jom kita tengok ayat 180. Okey. Ayat 180 saya sebut tadi kan, tidak ada mana-mana surah yang mengulang 2 kali perkataan subhana rabbika. Dia maksudnya mengulang perkataan Allah mensucikan diri dia amma yasifun, hanya ada dalam surah Saffat. Allah ulang kali kedua kat mana? Ayat 180. Allah Ta'ala kata apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kejap ya. Dia macam terkeluar pula dia punya ni sekejap. Okay, nampak? Nampak tak jelas kenapa saya bulu warna biru ni? Tolong catat. Nanti baca semua nota kenapa pula lah warna biru ni. Okey? Ini adalah pengulangan kali kedua. Tak ada pengulangan tu pada surah yang lain. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, Maha suci Tuhanmu. Tuhan yang maha perkasa daripada sifat yang mereka katakan. Nampak? Sifat apa? Sifat apa? Sifat yang mengatakan pasal malaikat dengan jin tadi itulah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wassalamun alal mursalin, dan salam sejahtera kepada semua rasul. Walhamdulillahirabbil alamin, serta segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Penutup ayat 182 ini, Allah memuji dirinya, maknanya Allah Ta'ala itu, dia merujuk kepada ketauhidan diri dia. Dia itu adalah Tuhan yang satu, yang mentadbir alam. Selesailah surah As-Saffat. So lepas ni kalau baca surah Saffat dah tahu dah sebenarnya pasal apa. Okey, maka kita buat ringkasan dia. Surah Saffat tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah tu macam mana? Mentauhidkan Allah itu untuk mengatakan Allah Ta'ala ni dia satu-satu Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang memiliki sifat ketuhanan seperti mana malaikat, seperti mana juga jin. Dan kita boleh tahu bagaimana pengulangan penyucian diri Allah Ta'ala itu pada ayat-ayat dalam surah As-Saffat.
Lepas tu ada pengulangan perkataan al-mukhlasin, 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 al-mukhlasin 5 kali dalam surah Saffat. Yang paling banyak, tidak ada banyak sebegitu dalam surah yang lain. Habislah surah Saffat. Kita pergi kepada surah Sad. Surah Sad ni ada 88 ayat. Okey. Surah Sad ni pula pasal apa pula surah Sad ni? Okey, surah Sad ni tujuan surah dia adalah Allah Taala nak perintahkan sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah nak perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sabar menyampaikan peringatan dari Al-Quran. Maksud dia, dalam surah Sad sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh Nabi sabar, cekal, teguh. Kan? Sabar engkau nak menyampaikan wahyu Quran. Yang wahyu Quran itu fungsinya nak bagi peringatan, bagi peringatan. Sabar. Itu. Lepas tu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, macam mana, sabar tu macam mana tahap dia? Engkau sabar macam mana mereka sabar. Faham tak? Maksudnya orang-orang Arab musyrikin ni, mereka sabar juga tahu. Mereka sabar kat mana? Mereka sabar. Mereka berpegang teguh dengan kesyirikan tu. Kat situ. Jadi Allah Ta'ala kata, engkau kena sabar Muhammad macam mana orang-orang musyrikin itu dia sabar berpegang kepada kepercayaan yang syirik tu. Bukan bermakna Allah Ta'ala setuju kesyirikan tu. Tapi Allah Ta'ala nak suruh Nabi sabar. Sabar Muhammad. Macam mana mereka boleh sabar mempertahankan pendirian mereka, macam tu kau kena sabar dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Quran, fungsinya sebagai peringatan. Kalau tuan-tuan nak lihat tujuan surah ini, memang macam tu, mari kita buktikan dengan pembukaan surah Sad. Allah, macam mana saya boleh ulang 2 kali maklumat ni? Tolong padam Minta maaf, saya terlupa nak padam tu. Kerana tugasan banyak, saya tak sempat nak semak. Okey, kita pergi kepada sinopsis surah Sad. Okey, seperti biasa. Bukan seperti biasalah. Ini maksudnya memang macam itulah surah-surah dalam Quran. Kena tengok apa dulu? Tengok muqaddimah. Okey, tengok muqaddimah. Waktu kita tengok pembukaan surah Sad, kita akan jumpa Allah perintah suruh bersabar menyampaikan peringatan Al-Quran. Kita ambil lah muqaddimah tu pada 17 ayat. Kita boleh letak pada 17 kumpulan ayat dia. Okey, kita tengok contoh. Tengok tolong perhatikan baik-baik. Tentang permulaan surah ini, dia memberikan kita kepada tujuan surah tadi. Okey, pertama, kalau waktu kita baca ayat pertama tu, Sad. Wal Qur'ani dzikr. Demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Nampak tak? Al-Quran, fungsi apa? Peringatan. Tapi, orang kafir buat apa? Tetapi orang yang kafir itu berada dalam fi'izzatin, kesombongan, wasyiqaqin, dan pemusuhan. Okey, ambil kata kunci kat sini. Ini jawapan kepada tujuan surah tadi. Quran, peringatan, tapi orang kafir buat apa? Sesiasa dalam kesombongan dan pemusuhan. Okey. Kita terus dengan ayat berikutnya. Kita terus macam ni. Kita terus ke ayat 4. Waktu kita baca dekat ayat 4 ni, mereka buat tuduhan yang berat. Mereka mengata apa? Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka kata orang ni maknanya Muhammad lah. Orang ni seorang ahli sihir yang banyak menipu. Bayangkan kalau kita menyampaikan dakwah Quran, orang kata kau ni tukang sihir sebenarnya. Lepas tu pembohong pula tu. Bukan pembohong sikit-sikit tau. Kadzabun ni maknanya orang yang kerjanya menipu aja. So agak-agak macam mana perasaan Nabi tu? Kan dituduh macam tu, sihir dan banyak berdusta. Lepas tu orang kafir cakap apa mula-mula ayat ni? Dia cakap, apa? Dia nak jadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak tu sebagai satu Tuhan yang satu je ke? Tengok. Lepas tu mereka memlekehkan. Mereka kata apa? Inna hadza la syai'un ujab. Ajaib sangat nak buat macam ni. Ajaib. Tengok. Maksudnya kalau kita baca dekat ayat ni, maknanya mereka ni sabar tak mempertahankan pendirian dia orang. Mereka sabar.
Nak tahu sabar dia? Jom, kita tengok ayat nombor 6. Waktu kita baca ayat nombor 6 ni, mereka sabar tau. Mereka sabar, tapi sabar kepada kebatilan. Tengok mereka kata apa? Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Lalu datanglah ketua-ketua mereka. Tengok ketua dia kata apa? Dia kata animshu. Mereka kata apa? Jalan terus kamu. Jalan terus apa? Maksudnya apa? Jangan pedulilah tukang sihir tu, pendusta tu. Ada ke patut nak kata Tuhan tu satu, nak bagi Tuhan banyak-banyak tu jadi satu? Ini perkara yang sangat pelik, mereka katakan. Ajaib. Lepas tu ketua-ketua mereka ni apa? Otak-otak orang Arab musyrikin kita apa? Ya, biarkanlah kita jalan terus. Nampak tak? Jalan terus tu maksudnya apa? Pedulikanlah dia. Lepas tu mereka cakap apa tahu? Tengok dekat ayat tu. Cuba tuan tengok ayat tu. Tuan kata apa? Mereka cakap wasbiru. Mereka kata apa? Kita kena bersabar. Tengok. Mereka kata bersabar. Inilah satu-satunya ayat dalam surah Sad yang digunakan perkataan bersabar itu di atas kebatilan. Catat dekat situ. Satu-satunya surah dalam Quran yang gunakan perkataan sabar. Biasanya orang guna sabar tu untuk kebaikan kan. Sabarlah ya hadapi musibah. Sabarlah ya kan. Tetapi inilah satu-satunya ayat yang digunakan perkataan sabar untuk mempertahankan kesyirikan. Disebabkan ada ayat inilah yang kita letakkan tadi tujuan surah tu apa. Muhammad, kau kena sabar ya menyampaikan peringatan Al-Quran. Macam mana mereka bersabar? Bukan kita buat-buat tahu. Tujuan surah tu bukan para ulama buat tahu. Kalau tengok ayat 6 ni, memang kita jumpa mereka kata apa? Wasbiru ala alihatakum. Bersabarlah. Iaitu tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Inilah sepatutnya kita nak buat. Tengok dia kata apa? Dia kata inna hadza la syai'un yuradu. Sesungguhnya benar-benar satu perkara yang kita kehendaki. Faham kan? Lepas tu mereka cakap lagi, ya Allah sakitnya hati Nabi. Mereka cakap apa lagi? Mereka cakap, ma sami'na bihadha fi millatil akhirati in hadha illa ikhtilaq. Mereka kata apa? Kami tak pernah dengar pun apa yang tukang sihir pendusta tu bawa. Dia kata, agama terakhir tu. Lepas tu dia kata apa? Nak jadikan satu Tuhan tu reka-reka je, dustaan je. So agak-agak macam mana perasaan Nabi? Macam mana perasaan Nabi tuan-tuan dan puan-puan? Tapi Allah turunkan surah Sad ni untuk apa? Sabar Muhammad. Sabar Muhammad. Macam mana mereka boleh sabar dalam kesyirikan? Engkau kena sabar Muhammad. Jelas ke situ ya? Okey, lepas tu saya bawa terus ayat nombor 17. Sebab apa? Ingat tak? Kita jadikan ayat 1 sampai 17 di bawah sinopsis apa? Kita jadikan ayat 1 sampai 17 tu di bawah tajuk muqaddimah, pembuka surah Sad kan? Jadi kita tengok ayat 17. Ayat 17 Allah suruh Nabi sabar. Tengok Nabi kata, Allah kata apa? Yusbir ala ma yaqulun. Bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Apa yang mereka cakap tadi? Ambil baliklah pada ayat awal tadi. Mereka kata Nabi ni tukang sihir, Nabi ni kadzab sebagai penipu. Lepas tu Nabi dia tuduh Nabi ni reka-reka. Lepas tu Nabi mempelihkan Nabi. Allah kata isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah. Jadi ambil cerita ayat pasal Nabi Muhammad bersabar, ambil cerita pasal mereka tadi, itulah tujuan surah dia. Jadi untuk kita mengukuhkan lagi objektif surah Sad begitu, kita kena masuk sinopsis secara ringkas. Okey, waktu kita baca ayat nombor 18, kumpulan ayat nombor 18 sampai ayat nombor 48, tuan-tuan akan jumpa Allah selitkan kisah-kisah Nabi. Saya minta ya sebaik tuan-tuan dan perempuan, nak menghayati lagi surah Sad dengan tujuan tadi, tuan-tuan kena cari Nabi apa yang Allah sebut dalam kisah surah Sad ni. Ustaz, saya sebut contoh. Ya. jemaah minta share slide. Tak nampak slide ke? Awak tak cakap dari awal tadi. Nampak tak slide dia? Nampak slide tak? Nampak slide tak? Sekarang dah. Allahumma salli ala Muhammad. Awak apa tak habaq? Tadi tak nampak? Okey, tak apa. Tak apa.
Tak maaf Okey, kita tambahkan balik. Tak apa, nota dia kan. Okey. Waktu kita baca kumpulan ayat 18 sampai 48 ni, 18 sampai 48 ni, Allah ada selitkan kisah Nabi. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan, tolong cari Nabi apa yang ada kat dalam ni untuk mengukuhkan tujuan surah tadi. Kalau tuan-tuan tahu tujuan surah, tapi kalau tuan-tuan tak usaha untuk cari maklumat tu, nanti tujuan surah itu dia tak kukuh. Tak kukuh tu maksudnya tuan-tuan tak dapat nak hayati dia. Kenapa? Okey, saya sebutkan satu contoh. Waktu tuan-tuan baca pada kumpulan ayat 18 sampai 48 ni, ayat 18 sampai 48 ni, tuan-tuan akan jumpa ada dua contoh besar. Pertama, kisah Nabi Ayub. Tolong tulis. Kisah Nabi Ayub 41 sampailah ayat nombor 44. Persoalannya adalah macam ni. Persoalannya adalah, kenapa kisah Nabi Ayub itu dia duduk dalam surah Sad? Ini kita mencari jawapan, ni penting kita belajar. Sebab, semua orang tahu kisah Nabi Ayub itu isu apa? Isu yang dia ada penyakit pada tubuh badan dia kan? Bertahun-tahun kan? Maknanya kisah Nabi Ayub itu diletakkan dalam surah Sad untuk mengukuhkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada satu lagi kisah lain, tapi bukan kisah para nabi lah. Kita pergi kepada ayat kumpulan ayat nombor 49 sampai 64. Okey, bukan di kumpulan ayat lain. Okey, lepas kita baca kisah Nabi tu, ayat 49 sampai 64 dia macam ni. Tuan-tuan, kalau baca kisah-kisah Nabi, ayat lepas kisah Nabi tu, Allah Ta'ala kebiasaannya Allah Ta'ala akan sebut tentang balasan siapa ikut Nabi, siapa tak ikut Nabi. Itu style ayat yang ada kisah Nabi. Dia bukan sekadar bentang pasal Nabi tu, habis kat situ saja. Tak. Tapi Allah Ta'ala akan cerita tentang apa balasan orang yang ikut Nabi tu, apa balasan orang yang ingkar pasal Nabi tu. Itu duduk pada kumpulan ayat 49 sampai 64. Okey, lepas tu ada satu lagi. Maklumat yang kena ambil tahu. Yang dia mengukuhkan tujuan surah. Okey, ni tak apalah 65 sampai 70 ni dia bentuk Allah mengukuhkan lagi perintah bersabar tadi, tapi kita nak pergi kepada ayat 71 sampai 85. Waktu kita baca ayat 71 sampai 85 ni nak masuk pada hujung juga ni. Allah Ta'ala bawa kisah Iblis dengan Nabi Adam dan Umat Adam. Okey, soalan saya adalah, kenapa Allah letakkan kisah Iblis yang dia bersumpah nak musuh anak Adam dan keturunan dia pada ayat 71 sampai 85? Kenapa? Ambil balik tujuan surah tadi. Ambil semula tujuan surah Sad tadi. Maknanya, Iblis ni dia punya sabar. Kan Iblis ni kan kerja dia apa? Hasut je. Dia tak putus asa. Makhluk yang tak berputus asa, yang kuat sabar dia dalam kebatilan, Iblis. Tengok. Daripada kisah Adam dulu, sampailah ke hari ni, sampai kiamatlah. Iblis tu dia sangat sabar dalam menggoda anak Adam. Sebab itu kita kena tahu tentang munasabah. Kenapa relevan kisah Iblis berada dalam surah Sad? Dia pergi nanti kepada nak mengukuhkan tujuan surah yang telah pun kita sebutkan tadi tu. Dan yang terakhir sekali pada ayat 86 sampai 88, Allah ulang balik perintah untuk bersabar menyampaikan peringatan Al-Quran, dan Allah menyebutkan tentang bukti Quran itu memang patut dijadikan sebagai peringatan. Tapi kita kena bacalah ayat tu. Dan nota tu saya tak bawa. Saya tak dapat lampirkan pada nota itu. Jelas ya? Nampak? Jadi moga-moga faham tentang surah Sad tadi. Okey, kita pergi kepada surah yang berikutnya, itu surah Az-Zumar. Ayat 1 sampai 31 surah Az-Zumar. Okey. Separuh ayat je. Untuk faham surah Zumar, jom kita tengok tujuan surah. Tujuan surah Zumar, kita dah lebih kita dah masuk 10-11.30 ni. Tak apa ke 15 minit lagi? Boleh tak? Okey, tak apa. Okey, macam ni. Malam ni malam Lailatul Qadar tau. Malam Lailatul Qadar maksudnya malam ni adalah malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang termasuk malam yang 10 Nabi janji itulah. Bukanlah muktamad.
Ni malam 23 kan. Mungkinan besar malam 23 adalah Lailatul Qadar, dapat pahala banyak. Baik, kita tengok pada tujuan surah. Okey, tujuan surah Zumar sebenarnya Allah Ta'ala nak buat perbandingan. Ni menarik surah Zumar. Surah Zumar ni Allah nak buat cara Allah Ta'ala nak ajak kepada orang beriman kan. Tapi Allah buat kaedah macam buat perbandingan. Dia buat perbandingan macam ni tau. Allah Ta'ala buat perbandingan antara dua grup. Orang yang mentauhidkan Allah, mereka ni macam mana? Orang yang mensyirikkan Allah, mereka ni macam mana? Dan Allah buat perbandingan tu maksudnya ciri mereka dekat dunia dan balasan mereka di hari akhirat. Dapatkan dulu tujuan surah ni. Dapat difaham tak tujuan surah tu? Okey, jom kita buktikan. Dalam sinopsis ringkas surah Al-Zumar, Allah buat bentuk perbandingan tu. Tapi sebab kita hanya sampai ayat nombor 31, saya akan sambung untuk juzuk berikutnya, penyambungan lagi beberapa perbandingan. Malam ni kita ambil hanya beberapa perbandingan saja. Sebab kita fokus pada sampai 31 ayat je. Tapi kita akan tengok bentuk perbandingan. Kita baca surah Zumar, sangat menarik. Cara Allah Ta'ala nak suruh orang beriman ni, dengan Allah membuat muqabalah. Allah membuat macam perbandingan. Okay, kita tengok ada berapa perbandingan. Nak tahu perbandingan tu macam mana? Seperti biasa. Kena tengok apa? Kena tengok mukadimah surah. Okey, macam ni. Tengok dekat nota tu, kalau yang warna merah tu, itu kumpulan yang pertama. Yang mentauhidkan Allah. Ini kita ambil ayat 2 dan 3 ya. Ayat 2, 3 permulaan. Kalau tuan-tuan tengok ayat warna biru tu, color warna biru tu, itu kumpulan yang mensyirikkan Allah. Lepas tu kalau kita tengok color warna hijau dekat nota ni, itu cerita tentang balasan nak bagi apa dekat orang yang mentauhidkan Allah, nak bagi apa balasan ke orang mensyirikkan Allah. Tapi bentuk perbandingan juga tu. Tapi ayat 2, 3 ni dia beri gambaran awal. Sebab dia mukadimah kan, pembukaan. Maknanya ayat 2, 3 dia bagi tahu. Ayat-ayat yang korang akan baca nanti selepas 3 ayat selepas itulah. Kan ayat tu dia ada surah Az-Zumar kan surah yang dia mempunyai 75 ayat. Tapi kita dah belajar dalam setiap sinopsis jangan abaikan pembukaan surah. Jadi pembukaan surah ni dia bagi tahu dah. Surah Az-Zumar ini yang 75 ayat ni sebenarnya nak bawa kita ke mana? Sebenarnya nak bawa perbandingan. Contoh ayat dekat ayat 2 Allah cerita orang yang beribadat pada Allah. Fa'budillahu mukhlishanna lahuddin ala lillahi dinul khalis. Itu cerita orang yang pertama. Lepas tu Allah letak selepas ayat tu diletak sebelah dia walladzina takhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ayat warna biru tu orang yang ambil patung-patung mensyirikkan Allah. Mak dia kalau tengok pada ayat 1 ni, disebut sekali je sebelah-sebelah. Maknanya Allah nak bandingkan. Lepas tu hujung tu Allah Taala kata apa? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Itu cerita nanti di hari akhirat. Kan Allah Taala nak sebutkan apa balasan kepada dua-dua kumpulan ini. Kalau tengok terjemahan sama juga. Saya dah buatkan warna merah. Ini untuk orang yang mentauhidkan Allah. Ayat warna biru orang yang mensyirikkan Allah. Yang warna hijau ini Allah Ta'ala beri hukuman. Nanti di hari akhirat. Tapi cara Allah sebut hukuman tu Allah buat perbandingan. Okey, nak nampak lagi? Dengan jelas lagi, jom kita tengok contoh-contoh ayat dia. Okey, tengok Saya sebut terus sinopsis ayat. Tapi bentuk perbandingan. Ayat 7 dengan 8 perbandingan orang yang kufur dengan orang yang bersyukur. Ayat 9 perbandingan orang yang tahu kebenaran dengan orang yang tak tahu kebenaran. Ayat nombor 13 sampai 19 pembandingan orang yang beruntung di akhirat dengan orang yang rugi. Ayat 22 sampai 23 perbandingan hati yang dibuka terima Islam dengan hati yang tertutup terima Islam. Pada ayat 24 Allah buat perbandingan wajah yang terlindung dari api neraka dengan wajah yang terdedah kepada neraka. Ayat 29 perbandingan hamba yang ada seorang bos berbanding dengan hamba yang ada banyak bos. Kan pening tu. Ada seorang hamba
Tapi dia banyak bos. Tak sama dengan ada satu tuan. Kalau ada banyak tuan, kan pening yang si hamba tu. Tuan A cakap A, tuan B cakap B. Mana satu dah ikut tu. Tapi berbeza dengan satu tuan kan? Inilah perbandingan Allah bawa pada ayat 29. Lepas tu last sekali ayat 32 sampai 33 Allah buat perbandingan orang yang mengada-adakan pendustaan dengan orang yang menerima kebenaran. Jadi kalau kita baca ayat tu, cantiknya surah Az-Zumar ni. Dia buat bentuk apa? Dia buat bentuk perbandingan. Hebatnya Allah, bijaknya Allah. Seronok kalau baca Quran ni, kalau faham. Kita faham dia bentuk macam banding. Tapi perbandingan tu sebenarnya hujungnya ke mana? Hujungnya bawa kepada kau nak jadi yang mana nak dibanding tu? Dia pergi kepada mentauhidkan Allah SWT. Tapi pendekatan dia perbandingan. Jadi kalau nak tahu lagi perbandingan yang berikutnya, kita akan jumpa insya-Allah pada malam berikutnya pada juzuk 24. Kita akan kemukakan lagi beberapa perbandingan di antara dua kumpulan tadi, antara yang beriman macam mana dengan yang tak beriman macam mana. Kita akan sambung pada juzuk yang ke-24 insya-Allah. Jadi kita selesai belajar pada malam ini tentang 4 surah. Jadi kita patah balik sebagai penutup dia untuk ingatkan balik tentang tujuan surah. Yang mana saya tersilap tu tolong betulkan ya. Tolong betulkan. Sebab tu kena ikut pengisian. Kita tengok pada mula lagi. Yang pada mula tadi. Okay, ini kita buat last sekali. Dah habis dah. Okay ya. Okay, begini. Okay. Jadi, kita dah selesai surah Yasin. Alhamdulillah. Ingat balik tujuan surah Yasin. Surah Yasin ada tujuannya adalah ayat-ayat terkandung dalam surah Yasin adalah ayat untuk memaparkan Allah ini berkuasa. Kuasa Allah yang Allah Ta'ala tunjukkan dari sudut menghidupkan orang yang telah mati. Tulang-tulang yang telah hancur Allah boleh cantum balik semula. Lepas tu dekat surah Saffat tadi apa? Surah Saffat ni adalah surah yang mengajak kita mentauhidkan Allah secara sempurna. Tidak boleh mengkaitkan Allah dengan sekutunya. Allah tidak ada sekutu. Sama ada pada malaikat ataupun sama ada pada jin. Dan surah Sad, surah yang mengajar kita kepada sabar. Allah mengajar Nabi supaya bersabar seperti mana orang-orang kafir itu bersabar dalam mempertahankan kesyirikan mereka. Dan surah Az-Zumar, Allah mengajak kepada mentauhidkan Allah tetapi menggunakan pendekatan membandingkan di antara dua kumpulan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. InsyaAllah besok kita jumpa lagi. Soalan kalau tuan-tuan nak tanya, tolong tuan-tuan, kejap. Okey, pertama macam ni sebarang soalan, tolong tuan-tuan pergi dekat Telegram Q&A Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Tolong masuk kat situ. Sebab saya akan mula jawab. Saya dah mula akan jawab soalan-soalan yang ditanya. Jadi semua orang pergi dekat Telegram Q&A Akademi Tadabbur Malaysia. Dekat situ tanyalah soalan. Mampu kita jawab, kita akan jawab. Okey, tapi saya jawab juga soalan pada malam ni. Yang mana ada ni, Masya Allah sekejapnya. Okey, kejap. Okey, saya akan jawab soalan dia. Okey, siapa yang ada urusan tak apa. Tuan-tuan boleh undur diri tak apa. Kalau tuan-tuan nak bersama lagi, Alhamdulillah. Okey, saya jawab dulu soalan ni. Surah Yasin ayat 52. Kenapa orang yang tak percaya hari akhirat kata siapa yang kejutkan kami dari tempat tidur kami? Okey, ayat 52 tu sebenarnya mereka apabila berada di alam kubur, suasana di alam kubur ni dia tidak sedahsyat apabila mereka nampak depan mata berada di hari akhirat. Di hari akhirat tu. Jadi seolah-olah beratnya alam akhirat itu dibandingkan dengan mereka duduk di dalam kubur itu seperti orang yang tidur. Lepas tu kat alam kubur ni rasa macam sekejap nak dibandingkan hidup di hari akhirat. Lepas tu ada pula para ulama mengatakan sebab apabila berlaku tiupan sakakala, azab itu berhenti dekat tiupan sakakala. Sebab azab tu dia terus sampai hari kiamat. Tapi apabila tiup sakakala tu soalan azab tu berhenti di situ.
Jadi seolah-olah mereka ni tidur, dapat berehat di dalam kubur itu. Jadi apabila Allah bangkitkan mereka di hari akhirat, mereka kata, man ba'athana min marqadina. Siapa yang menggerakkan kami bangun daripada tempat tidur? Itu di antara jawapan dia. Okey, kemudian betul ke dulu iblis adalah makhluk yang paling kuat ibadah sebelum wujudnya Adam? Dan dia tahu semua selok-belok ibadah lebih daripada manusia. Okey, untuk jawab dulu iblis makhluk paling kuat ibadat, wallahu ta'ala a'lam. Saya tak boleh nak jawab soalan ini kerana sebab sudah ada malaikat. Malaikat pun makhluk Allah beribadat juga. Iblis dia di bawah kelompok jin. Jin pun makhluk yang Allah perintahkan ibadat juga. Jadi kita tak boleh nak kata mereka lebih kuat ibadat daripada malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu maklumat itu. Yang pasti jin, iaitu iblis daripada kumpulan jin, dia memang diperintah untuk beribadat. Tapi untuk kata dia lebih kuat beribadat sebelum Adam berbanding malaikat, wallahu ta'ala a'lam. Tapi mereka memang ditugaskan untuk beribadat dan Allah tidak bagi tahu kepada kita macam mana bentuk ibadat dia. Sebab apa kita kata wallahu ta'alam? Sebab apabila nak jawab tentang perkara gaib, alam benda gaib ini kita perlukan kepada dalil. Kita perlukan kepada nas-nas yang memberikan jawapan. Maka kita tak tahu macam mana jin itu sebelum Allah Ta'ala ciptakan Adam. Wallahu ta'ala alam. Dan adakah dia tahu selok-belok ibadat lebih daripada manusia? Wallahu ta'ala alam. Tetapi iblis, dia tahu tentang apa yang boleh bagi manfaat kepada manusia dan dia tahu apa kebaikan manusia boleh buat. Dan apa kelemahan manusia, iblis tu dia tahu. Sebab apa dia tahu? Kalau tuan-tuan baca kisah Adam ketika mana mula-mula dia diciptakan di dalam syurga, iaitu sebelum roh Adam itu dijadikan, Adam itu dia adalah patung. Maka ketika patung itu berada dalam syurga, iblis itu dia dah study dah. Oh, macam ni patung ni rupa-rupanya ada rongga-rongga. Itu di antara dalil menunjukkan iblis dia tahu kelemahan anak-anak Adam. Dan iblis dia memang tahu tentang kebaikan apa yang anak Adam boleh dapat. Contoh, mereka inilah yang ajarkan ayat kursi. Siapa yang belajar tentang asal usul ayat kursi elok dibaca ketika tidur sebab Allah lindung daripada iblis. Yang ajar itu adalah iblis. Itulah dalil menunjukkan iblis ni tahu apa kebaikan, apa kekuatan anak Adam ni. Dia tahu apa kelebihan anak Adam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, dah habis dah. Jadi soalan yang lain tu nanti boleh masuk ke dekat dalam chat tu ada ya. Masuk dekat Telegram Q&A Akademi Tadabbur Malaysia, insya-Allah. Saya dalam usaha nak menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan pada malam berikutnya juzuk yang ke-24 insya-Allah. Segala kelemahan, kekurangan tolong maafkan saya. Jadi kalau ada yang saya tersalah maklumat, tolong betulkan ya. Saya sangat berbesar hati untuk memperbaiki mana-mana kesalahan. Ya, sebab kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dan saya kemungkinan ada yang mendengar ini lebih pandai, lebih alim daripada saya. Jadi saya mohon tunjuk ajar, saya mohon nasihat dan pandangan daripada semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر